Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Kita test 1 2 3, test 1 2 3. Okay, suara semua okey pada malam ni? Okay, malam ni kita akan adakan sedikit analis tentang pergerakan market pada minggu ni. Dan kita akan cuba balik menganalisis semula pergerakan market pada minggu lepas lah. Okay, dah lama dah saya dah tak live ni. Saya rasa lebih kurang dekat 1 bulan. TradingView pun dah tukar baru dah. Okey, kalau ada soalan ataupun pertanyaan, boleh komen di section bawah komen kami. Okey, hari ni kita akan tengok seperti biasalah. Saya akan tengok Euro USD. Okay, sekarang pergerakan market euro ni kita masih menunggu adakah masih berjaya untuk break lagi ataupun dia akan buat sideways kemudian terbang semula. Jadi di antara dua tempat pergerakan sideways yang kita akan tengok dekat sini, kalau tengok pada daily, saya tandakan So kita masih menunggu dua pergerakan confirmation untuk Euro USD. Okey, sekiranya break pada bawah maka pergerakan market akan menuju pada bawah. Sekiranya market break pada atas maka pergerakan market akan bergerak ke atas. Okey, jadi akan ada dua pergerakan movement berdasarkan support dan juga resistance. So sekiranya market sekarang ni berjaya breakout, maka dia akan retrace semula, kemudian baru dia akan sambung. Ok, sekiranya market yang berada sekarang ni berjaya breakout bawah, maka dia akan retrace semula, kemudian dia akan sambung. So sekarang ni kita masih menunggu di antara dua pergerakan market untuk Euro USD lah. Jadi untuk sekarang ni tak ada sebarang apa-apa confirmation. Okey, kalau kita tengok pada pergerakan atas kan, kalau ikut pada mata saya lah. Okey, kalau kita tengok, kalau saya letak pada satu trend line yang sekarang ni, yang ada sekarang ni dah pun berjaya breakout. Okey, ni secara jangkaan saya secara yang lebih kuat lah. Okey, kenapa saya mengatakan Euro USD ni pergerakan market dia akan jadi lebih kuat. Okey, dan sekiranya kalau saya copy balik trend line ni dan paste balik semula pada yang sekarang ni. Okey, sekiranya market berjaya breakout, okey, kita tengok pada time frame ni kan. Sekiranya market berjaya breakout pada trend line yang nombor 2 ni kan, sekiranya ataupun yang sekarang ni, okey, tuan-tuan dan puan-puan, just fokus untuk short buying sahaja. Ini siapa-siapa yang teringin nak buat short buying untuk Euro USD. Okey, sekiranya breakout pada trend line yang nombor 2 ini, nombor 2 ni breakout dalam keadaan candle yang solid, so boleh fokus untuk buat short buying, short selling lah, short untuk buat buying lah sehingga pada zone 1.87 ni. Okay, jelas So untuk pergerakan long term kita masih lagi tak tahulah movement untuk Euro USD ni. Tapi untuk short buying, sekiranya breakout pada trend line nombor 2 ni, boleh tuan-tuan boleh buat short buying sehingga pada point 1.8 lah, 1.8900. Okey, short buying if break lah saya tanda.
ni trend line ni. Mohon pencerahan gold. Okey, Tuan Khairul Hazmi. Okey, lepas ni kita akan pergi pada gold. Okey, so itu adalah pergerakan untuk Euro USD. Okey, kalau untuk gold pula, okey, baiklah. Untuk gold masih lagi ada lagi momentum untuk selling. Untuk buat short selling tu masih lagi kuat Kerana apa Kerana jangkaan saya lah, pergerakan movement dia akan jadi macam ni. Kejap, ni saya padam dululah. Okay, kita tengok pada okay, sekarang ni market untuk gold sell. Okay, gold ni untuk short selling, yelah, saya boleh jamin sekarang ni untuk siapa yang berani untuk nak buat short selling dipersilakan. Tapi sekarang ni untuk gold, okay, kejap ni dua line ni apa So sekarang gold ni dia sekarang dalam keadaan 3 peringkat. Okay, peringkat yang pertama dia dah berjaya breakout. So sekarang di antara dua peringkat ni lah, sama ada dia berjaya breakout pada bawah ni ataupun tidak. Okay, tetapi apa pun perlu tunggu confirmation lah, kan. Tapi sekiranya berjaya breakout pada line ni lah, dua line ni yang saya tandakan ni, 1810 di antara 1808 dan 1811. So di antara zone tu kalau berjaya breakout, so tuan-tuan boleh fokus untuk buat buying lah untuk gold. Tapi sekiranya yang sekarang ni kalau nak buat selling, boleh buat selling sehingga point 1791, 1792 pun dah okey lah. Tapi sekiranya reject, tuan-tuan boleh tutup untuk selling lah, untuk fokus untuk buat buying. Okey, apa pun saya masih menunggu confirmation lah untuk gold ni. Okey, sekiranya breakout pada bawah, pada yang bawah ni, pada zone 1793 ni, kita akan fokus untuk buat selling lagi lah, bawah lagi. Maksudnya gold akan turun ke bawah lagi lah, kemudian baru akan naik ni. Sebab gold, kalau sekali lagi, kalau dia berjaya breakout pada zone 1808 ni, kemungkinan besar untuk dia capai balik pada zone 1917 ni, boleh, tak ada masalah. Memang tak ada masalah, bila-bila masa je. Bukan kata boleh, lebih lagi, bahkan boleh lebih lagi daripada zone ni 1911 ni. Okey, so apa pun tunggulah penantian untuk gold ni. Okey, so tu antara dua zone gold lah yang saya cadang. Tapi siapa-siapa yang nak buat untuk selling short untuk gold, dipersilakan lah. Kalau saya tengok time frame untuk untuk short, siapa-siapa yang nak buat short lah untuk gold, saya tengok kejap. Okey, untuk sekarang ni siapa-siapa yang berani dah boleh cubalah untuk buat selling. Okey, pastikan SL ni berada pada atas 18100. Kalau sekarang ni lebih kurang dalam
100 pip jugalah movement dengan SL. Sebab gold kan laju kan. Saya rasa lebih kurang 100 pip jugalah. Maybe tunggu atas lagi ke, boleh, tak ada masalah. Okay, apa pun tunggulah. Tapi sekiranya breakout di antara dua zone line ni, okay, fokus untuk buy lah gold. Memang dia akan breakout untuk atas. Kekuatan untuk dia breakout atas tu memang sangat tinggi lah. Okay, jelas untuk gold. Okay, bagaimana pula dengan GBP JPY? Okay, GBP JPY ni saya dah tak tengok lama dah tengok saya tanda sampai. Nampak GBP JPY sampai dekat, capai dekat TP saya yang nombor 3. Ini saya analisis pada berapa hari bulan 21 Jun 21 Jun bulan lepas, 21 Jun. Kalau siapa masuk selling ni dekat sini sekarang, Allahu Akbar, siapa masuk selling sekarang ni dah dapat lebih kurang dalam $600 pip Okay, sekarang ni untuk GBP JPY ni saya masih lagi kuat lagi untuk kita fokus selling. Okay, siapa-siapa yang berani untuk nak masuk buat selling, okay, dipersilakan lah. Okay, saya padam yang lama ni yang lama ni saya padam kejap. Kejap saya tengok pada daily lah, movement daily. Okay, siapa-siapa yang berani untuk buat selling untuk GBP JPY ni, saya alukan lah. Sebab saya memang nampak kekuatan untuk selling Sebab apa, GBP JPY ni dia dah buat uptrend dah lama dah. Kalau kita tengok movement dia buat uptrend dia daripada tahun 2020 March 19 March 2020. Ini kemungkinan dia buat sideways. Kemudian ini adalah pertukaran trend. Nampak? Macam kalau sekarang kalau tuan-tuan nak buat selling, sangat cantik lah. Nampak tak? Dia turun cantik je. Siapa-siapa yang nak buat selling. Oh, sini cantik kat ni kalau saya tanda ni. Okay, so movement untuk GJ ni saya target dia macam ni. Yang sekarang ni kemudian akan turun bawah. Ataupun so di antara dua movement ni lah. Tapi target saya memang akan selling lah untuk GBP JPY. Mana-mana saja pair currency untuk GBP JPY memang saya target untuk buat selling lah. Okay, untuk USD JPY Saudi Tuan Jebelsen. Okey. Okey, baiklah. Ini saya tanda satu yang baru untuk ni. Ini dah lama ni, saya rasa bulan lepas ni saya tanda. If break ni.
Okey, siapa yang nak buat sell untuk USD JPY dipersilakan, tapi sekiranya breakout pada trendline yang nombor 2 ni, breakout je pada trendline ni, tuan-tuan dan puan enter full margin. Kejap saya tanda. Mana kotak ni? Okey, TP dia macam ni. Breakout je USD JPY daripada trendline yang nombor 2 ni, breakout solid, tuan-tuan buat sell full margin. Satu kotak TP ni untuk TP dia. Okey, jangan risau. Okey, ni candle daily tu untuk USD JPY. Okey, trade style swing ke? Saya trade intraday dengan swing tuan. Saya tengok daily dengan H4. Tapi kalau siapa-siapa yang nak trade untuk buat scalping, saya boleh ajar, tapi kita ada kelas yang sendirilah. Tapi untuk yang biasa, saya memang ajar untuk basic je naked. Saya memang tak ada pakai mana-mana chart, mana-mana indikator lah. Sebab apa, indikator ni hanya menunjukkan movement pergerakan market semasa. Jadi kalau saya guna naked chart, saya menjangkakan price yang akan datang lah. So di antara dua ni lah. So untuk USD JPY ni, sekiranya breakout pada trendline nombor 2 ni, tuan-tuan dan perempuan, saya boleh letakkan lebih kurang dalam 90% jangkaan saya selama saya trade dalam bidang forex trading ni. Saya boleh letak benda ni dalam lebih kurang 90% akan buat selling lah untuk USD JPY sekiranya breakout pada trendline nombor 2 ni yang sekarang ni. Bagi siapa yang nak buat start selling, boleh start lah sekarang. Bagi siapa yang tak nak tunggu breakout, dipersilakan tunggu untuk breakout dulu. Okey, jelas untuk USD JPY. Okey, mana lagi USD Kanada. Okay, USD Kanada ni berapa hari bulan 22 Jun. Okay, bulan lepas juga saya buat trade. Saya kata USD Kanada ni akan fly sampai dekat 1.27. Nampaknya betul, memang akan fly betul. Sebab ni antara tempat yang cantik yang saya bagi entry ni. Dia turun bagi re-entry semula 2 kali ni. Nampak ni, saya tandakan ada 2 jangkaan pergerakan movement yang saya jangkakan untuk USD Kanada. Okey, pertama sekali maybe dia akan hit. Ni pada berapa hari bulan ni? 21 Jun, 22 Jun, 22 Jun. Itu dekat sebulan dah. Kalau ikutkan, kalau sekarang ni, kalau dia entry lebih kurang, profit dia lebih kurang dalam, ya Allah, kurang dalam 400 pip movement dia. Okay, saya banyak ikut swing sebab kalau dekat swing, dekat mana-mana saya tempat kita boleh masuk. Kalau kita nak masuk scalping pun, kita akan tengok movement market yang besar dulu. Okay, market forex ni, tuan-tuan dan puan-puan, benda senang je. Okay, benda dia ada 3 bentuk saja. Okay, pertama adalah sideways, downtrend, kedua adalah downtrend, ketiga adalah uptrend. Kenal antara 3 ni, market sedang buat apa, movement apa yang sekarang sedang buat. Tuan-tuan entry dekat bahagian mana? Sedangkan kalau katalah tuan-tuan kata, okay, saya sekarang ni sedang entry market dalam keadaan uptrend. Okay, entry pergi kat mana pun, buy pergi kat mana pun, tuan-tuan one day akan profit juga. So tak perlu risau. Sebab tu saya minat untuk buat swing, sebab movement dia lebih jelas berbanding dengan scalping. Scalping ni terlalu high risk. Terlalu high risk lah. Lagi pun nak monitor dia semua. Kalau walaupun saya trade dah berapa lama, saya trade lebih kurang dekat 7 tahun. Hampir 7 tahun. Kalau Cikgu Wal lebih kurang hampir kat 9 tahun, kat 8 tahun lebih tu. Saya trade mostly saya akan pakai weekly, daily. Saya akan tutup candle saya lah. Saya akan tutup lebih kurang dalam weekly 2 minggu. Ataupun kadang-kadang kalau laju lah, kalau laju macam ghost, maybe dalam weekly saya tutup. Tengoklah movement candle. Okay, tapi kena BE time dia naik balik. Saya dah sell UJ dari atas, tapi kena BE. Tak apa. Kalau
J besar kalau nak sell balik UJ, boleh try balik sell untuk UJ. Tapi hati-hatilah sekiranya kalau dia break balik pada atas. Tengoklah saya buka balik UJ tadi USD JPY. Okay, UJ ni. Okay, sekiranya kalau dia berjaya break balik pada kawasan ni, iaitu 110.5.200 ni, kalau dia berjaya break balik pada kawasan 110.200, Tuan Jason cut je cost dulu, biar je, maybe dia akan terbang naik balik lah. Ok, tapi sekiranya kalau dia break bawah ni, fokus je full margin, jangan risau. Kalau break atas, fokus untuk buat buying lah, cari untuk peluang untuk buat buying. Tapi kekuatan untuk UJ ni memang saya nampak selling lah. Sebab kita tengok kalau UJ, kalau time frame market yang besar, pergerakan market kalau tengok pada weekly pun, UJ ni saya target memang dia akan turun balik sehingga pada point 107 ni. Maybe dia akan touch balik. Last touch sebelum dia touch, dia akan touch balik iaitu 107.8 107.831 ni. Dia akan touch balik zone ni, kemudian dia akan sambung untuk terbang balik. Allah Akbar. Di touch sini, kemudian baru dia akan naik balik. So tu jangkaan saya. Kalau kita tengok pada time frame yang lebih besar, USD JPY ni, memang kekuatan dia adalah buying yang kuat lah. Tapi kalau kita tengok kekuatan untuk jangka masa yang terdekat, kalau kekuatan masa yang short term, kalau saya tengok pada daily dan juga ataupun H4, saya akan nampak untuk buat selling sementara. Sekiranya kalau break ni, saya akan buat fokus untuk buat selling buat sementara ya. Sebab kalau kita tengok pada weekly dan juga monthly, kita hold lebih kurang dekat setahun tu movement dia. Setahun tu tuan-tuan dan puan-puan, memang saya pun tak pernah hold. Habis lama, paling lama saya pernah hold lebih kurang kat sebulan lebih. Okay, jelas. Okay, sebelum saya end, ada tak nak tanya apa-apa soalan ataupun ada news tapi tak berapa impact kan? Guna broker zero untuk swing memang cantik kan. Ada news, kalau ada news, kalau macam movement baru dalam keadaan dalam 150 pip, tuan buka lah, tengok juga candle. Tapi kalau movement, kalau buat swing dah movement lebih kurang dalam 300 pip, candle dah jalan kan. So tak payah tengok, tak apa news tu. Kalau movement candle baru jalan kat 150 tu, tengok lah, takut dia rebound balik. Tapi apa pun saya akan tengok market macam mana pun. Saya akan tengok, buka pilih market mana-mana yang tuan-tuan dan puan-puan bagi dekat saya pun. Contohnya saya buka market UAP USD. Okay, saya remove drawing. Okay, saya akan tengok movement yang besar, pergerakan movement yang besar, itu pada weekly lah. Okay, saya dah nampak dah dekat sini. Okay, untuk GBP USD ni, movement dia naik daripada tahun 16 Mei 2020. Dia dah berjaya naik. Okay, daripada sini kemudian dia breakout sekali. Bila dia breakout sekali ni, maksudnya dia menunjukkan kemungkinan ada satu perubahan movement lah kan. Okay, so saya jangkakan di antara dua candle ni, dua pergerakan candle horizontal ni, yang atas dan juga yang bawah ni kat sini, akan berlaku satu kemungkinan akan berlaku sideways lah di antara dua zone ni. So di antara dua zone ni sekarang ni candle tengah test. So sama ada kalau dia break bawah, maksudnya dia akan teruskan perjalanan dia untuk buat downtrend. Kalau sekiranya kalau dia break atas, dia akan teruskan perjalanan dia untuk buat uptrend. Okay, sekarang ni tu secara perjalanan yang lebih besar lah. Kalau kita view pada perjalanan yang lebih kecil je, kita tengok daily lah. Kalau saya tengok pada daily kan, Okay, sekarang kalau saya tengok pada daily, okay, saya dah nampak dah line yang saya tandakan ni dah pun berjaya breakout. So sekarang ni adalah zone yang cantik lah untuk kita nak buat selling untuk GU. Okay, siapa yang nak buat selling untuk GU memang sangat cantik. So saya bagi 2 point ni lah, 2 point ni.
antara re-entry sekarang ni ataupun tunggu lagi atas. Kalau atas lagi, tuan-tuan dan puan boleh tunggu dekat sini. Tapi sini payah lah, sangat payah sekali nak capai lah. Kemudian baru dia akan break. Okay, point yang kedua, re-entry sini. Kemudian baru dia akan break. Okay, point yang ketiga, lepas dia break tu, kalau tak nak re-entry, lepas dia break tu, tunggu dia datang balik, kemudian re-entry balik sell. Okay, pada point 1.38 ni. Itu saja, simple. Okay, tapi saya boleh jadi macam ni okay. Okey, tapi sekiranya candle berjaya breakout trendline yang ni, trendline yang sekarang ni berjaya breakout, tuan-tuan fokus full margin je untuk GU. Fokus untuk buat full margin selling GU. Okey, so tu target saya untuk GU lah. GU ni memang target saya kuat untuk buat selling lagi, tapi sekarang ni dia masih lagi dalam keadaan candle untuk retest lah. Okey, sebelum saya end saya punya live pada malam ni, ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan tak yang tuan-tuan dan perempuan teringin nak kemukakan? Okey, siapa-siapa yang nak trade di Zero Market ataupun nak jadi copy trade di Zero Market boleh register di website. Minimum untuk jadi manager Zero Market adalah 1000 USD dan investor adalah 250 USD. Sebab apa Zero Market ni kami sediakan investor yang besar? Sebab kalau investor harga 100 USD, minimum 100 USD, maka kalau dia re-entry, sekali manager entry saja floating loss, jadi nak cover balik account tu sangat susah lah. Jadi sebab tu Zero Market ni dia buat investor tu besar sikit lah, dan juga dia nak manager yang berkualiti. Sebab tu dia letakkan 1000 USD untuk manager. Okay, ada apa-apa lagi tak soalan? Sebelum nak end saya punya live ni, sebelum saya endingkan saya punya live ni. Okay, ada news tapi tak berapa impact. Guna broker Zero untuk swing ke cikgu? Ya, saya guna broker Zero untuk saya buat swing. Mana saya ada trade juga ni. Tak apalah, macam minggu lepas saya masuk untuk goal lah. Okay, itu saja daripada saya pada malam ni. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Okay, kita akan jumpa balik pada hari Khamis pukul 10 malam seperti biasalah. So saya akan tanda balik apa yang saya tandakan ni. Kita akan bincang balik semula. Technical plus SND ke, saya pakai trendline, SND, wave dan juga breakout, teknik breakout. Semua saya pakai naked. Saya tak ada pakai RSI ke apa ke. Saya tak pakai wire MA ke apa ke, saya tak pakai. Okey, itu saja daripada saya pada malam ni. Okay, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa balik pada hari Khamis ni pukul 10 malam seperti biasa.